Di sebuah kediaman persendirian di pesisir pantai Split, Croatia, yang menghadap ke lautan biru Adriatik yang mempesonakan, seorang gadis muda sedang membesar. Berkat ayahnya yang berjaya dalam perniagaan kapal layar dan ibunya yang merupakan seorang akuntan, gadis ini menjalani kehidupan yang dicemburui semua orang sejak kecil. Bersekolah di sekolah swasta dan mendapatkan apa sahaja yang diingininya pada musim panas. Ketika dia berada di tingkatan 2, satu insiden biasa semasa bermain air di laut menjadi peristiwa yang mengubah hidupnya. Sejak hari dia terjatuh ke dalam air yang dalam di mana kakinya tidak dapat mencecah dasar, gadis itu mengalami trauma yang mendalam terhadap air. Ibu bapanya pula mendaftarkannya ke kelas renang profesional. Trauma itu diubahnya menjadi satu bentuk perfeksionisme, dan dia membesar menjadi seorang perenang profesional. Namun, pada suatu hari musim panas di awal usia 20 Conan, didorong oleh sifatnya yang tidak mahu kalah, dia memutuskan untuk mengatasi ketakutannya sepenuhnya dengan pergi ke laut pada waktu malam seorang diri. Di sana, dia sekali lagi dihempas ombak yang tidak dijangka dan berhadapan dengan ketakutan akan kematian. Pada saat genting itu, seorang lelaki dari Asia Tenggara muncul dari kegelapan. Tanpa teragak-agak, dia mencampakkan barang-barangnya dan terjun ke laut untuk menyelamatkannya. Kisah hari ini adalah kisah cinta tentang bagaimana seorang gadis dari keluarga ternama Kroasia yang telah hidup dalam kemewahan sepanjang hayatnya memberikan ugutan manja kepada penyelamatnya, seorang lelaki Malaysia, dengan berkata, "Awak dah nampak badan saya, jadi awak kena bertanggung jawab," dan akhirnya secara rahsia mengikut lelaki itu sehingga ke Malaysia. Apakah yang berlaku kepada mereka berdua sehinggalah gadis yang sentiasa merasa kosong di sebalik kemewahannya itu menemui kebahagiaan sejati di sebuah bilik sewa kecil di Pulau Pinang? Mari kita dengar kisahnya bersama-sama. Hai semua. Langganan, butang suka, pemberitahuan dan keahlian Anda adalah pendorong semangat yang besar untuk saya. Saya dilahirkan dan dibesarkan di bandar yang indah, Split di Kroasia. Ayah saya menguruskan perniagaan kapal layar di rantau ini dan ibu saya bekerja sebagai akuntan. Berkat mereka, saya dapat membesar sambil menikmati kehidupan mewah yang dicemburui semua orang di sebuah kediaman persendirian di pesisir pantai yang menghadap terus ke Laut Adriatik. Rumah kami terletak di atas sebuah bukit di tepi pantai Split. Ia merupakan sebuah bangunan putih 3 tingkat dan apabila berdiri di balkoni, Laut Adriatik yang biru terbentang luas tanpa sempadan. Setiap pagi, apabila saya membuka tingkap, saya dapat mendengar bunyi burung camar bersama dengan bau laut. Pemandangan itu begitu biasa bagi saya, seolah-olah ia adalah sesuatu yang lumrah. Sejak kecil, saya bersekolah di sebuah sekolah swasta. Ia adalah sekolah yang paling berprestij di Split. Rakan-rakan saya juga semuanya berasal dari latar belakang yang sama. Anak perempuan doktor, anak lelaki peguam, anak-anak usahawan, kami hidup seolah-olah persekitaran seperti itu adalah sesuatu yang wajar. Selepas sekolah, saya menghadiri kelas balet. Pada hujung minggu, saya mengambil kelas piano, dan apabila musim panas tiba, kami sekeluarga akan melancong ke Itali atau Perancis. Hampir semua yang saya inginkan, ibu bapa saya akan tunaikan. Jika saya perlukan pakaian baru, kami akan ke pusat membeli belah dan saya boleh memilih apa sahaja yang saya suka. Majlis hari jadi, rakan-rakan saya sentiasa diadakan dengan menyewa seluruh restoran. Kapal layar ayah saya berlabuh di Marina. Ia sebuah kapal layar yang cantik dengan badan kapal berwarna putih dan jalur biru. Pada hujung minggu, kami sekeluarga akan berlayar bersama. Ayah akan memandu kapal layar dan ibu akan menyediakan sandwich. Saya akan berbaring di geladak, berjemur sambil membaca buku. "Ivana, jom makan tengah hari," panggil ibu. Saya akan bangkit dari geladak dan masuk ke dalam kabin. Di atas meja, terdapat salad segar, sandwich, dan buah-buahan yang melimpah ruah. Kami akan makan di atas laut sambil berbual tentang apa yang berlaku sepanjang minggu. Namun, ada satu hari di mana kehidupan yang aman itu hancur. Ia berlaku semasa cuti musim panas tingkatan 2. Seperti biasa, saya pergi bermain air di pantai bersama rakan-rakan saya. Oleh kerana sudah petang, kebanyakan orang sudah tiada. Hari itu sangat panas. Apabila kami tiba di pantai, matahari sudah mula terbenam
tetapi bahangnya masih terasa kuat. Semua rakan saya kelihatan sangat teruja. "Ivana, cepatlah datang. Air ni sejuk betul," jerit rakan saya, Martha. Saya membentangkan tuala pantai di atas pasir dan mengikut rakan-rakan saya masuk ke dalam laut. Apabila air sampai ke buku lali, semuanya baik-baik saja. Apabila ia sampai ke paras lutut, ia masih menyeronokkan. Kami bermain air sambil ketawa riang. "Jom kita pergi ke sana," kata rakan saya, Anna, sambil menunjuk ke arah tempat yang lebih dalam. Tanpa berfikir panjang, kami menuju ke arah itu. Sedikit demi sedikit, kami bergerak ke tempat yang lebih dalam. Sehingga saat itu, saya tidak pernah belajar berenang dengan betul. Saya dibesarkan dalam keadaan yang sangat dilindungi, dan saya fikir saya boleh belajar berenang nanti apabila masuk sekolah menengah. Ibu bapa saya juga lebih mementingkan pendidikan seni seperti balet dan piano berbanding renang. Walaupun tinggal berdekatan dengan laut, saya sebenarnya tidak pandai berenang. Pada satu ketika, hujung jari kaki saya tidak lagi dapat menyentuh dasar. Pada mulanya, saya fikir ia hanya gurauan. Tetapi tidak kira sejauh mana saya menghulurkan kaki, saya tidak dapat merasakan apa-apa. Sejak itu, rasa takut mula menyelubungi saya. "Tolong," saya menjerit, tetapi suara saya tidak keluar dengan jelas. Sambil terkapai-kapai di dalam air, saya fikir saya akan mati. Air masuk ke hidung dan mulut, dan saya tidak dapat bernafas. Saya menggerakkan tangan dan kaki secara melulu, tetapi badan saya terasa semakin tenggelam. Penglihatan saya menjadi kabur, dan telinga saya berdesing. Rasa takut menguasai seluruh tubuh saya. Adakah aku akan mati begini? Fikiran itu terlintas di kepala saya. Keadaan sekeliling terasa semakin gelap, dan saya mula kehilangan tenaga. Pada masa itu, tiba-tiba seseorang memegang tangan saya. Ia adalah Martha. Dengan pantas, dia memegang tangan rakan-rakan yang lain dan membentuk rantaian manusia. "Ivana, pegang tangan aku," jerit Martha. Saya memegang tangannya sekuat hati. Rakan-rakan saya bekerja sama menarik saya, perlahan-lahan, ke arah tempat yang lebih cetek. Saat hujung kaki saya menyentuh dasar, saya menghela nafas lega. Apabila saya berjaya sampai ke darat, seluruh badan saya menggigil. Saya terduduk di atas pasir dan terbatuk-batuk, memuntahkan air dan tercungap-cungap. Rakan-rakan saya menepuk belakang saya dan bertanya sama ada saya baik-baik saja, tetapi saya tidak dapat menjawab. Saya hanya menangis kerana rasa lega telah diselamatkan. "Ivana, maafkan kami. Kami tak sangka dah pergi terlalu dalam," kata Anna dengan nada sebak. "Tak apa, bukan salah kamu," jawab saya dengan susah payah. Tetapi sebenarnya saya tidak baik-baik saja. Selepas pulang ke rumah, saya tidak memberitahu sesiapa pun tentang kejadian itu. Saya fikir ibu bapa saya akan risau. Namun, sejak malam itu, mimpi ngeri bermula. Dalam mimpi, saya sentiasa lemas. Mimpi di mana saya meronta-ronta untuk bernafas tetapi hanya menelan air. Mimpi di mana saya tenggelam ke dalam laut yang dalam. Saya sering terjaga pada waktu malam dengan badan berpeluh sejuk. Kira-kira sebulan kemudian, ibu saya perasan kelakuan aneh saya. Dia mendapati pelik apabila melihat saya takut untuk mengisi tap mandi dengan air. "Ivana, kenapa nih?" tanya ibu. Saya tidak dapat menyembunyikannya lagi. Saya menceritakan semua yang berlaku pada hari itu, tentang bagaimana saya hampir lemas, tentang mimpi ngeri yang berterusan. Ibu saya mendengar dengan riak wajah yang serius. "Kita kena beritahu ayah kamu," kata ibu. Malam itu, kami mengadakan mesyuarat keluarga. Ayah saya mendengar cerita saya, berfikir sejenak, dan kemudian membuat keputusan. "Ivana, kamu mesti atasi ketakutan pada air. Tinggal dekat dengan laut tapi tak pandai berenang itu bahaya," kata ayah. "Tapi saya takut, ayah," saya merayu. "Sebab itulah kamu perlu belajar dengan pakar. Kalau belajar dengan betul, ketakutan itu akan hilang," tegas ayah. Beberapa hari kemudian, ibu bapa saya membawa saya berjumpa dengan jurulatih renang paling terkenal di Split. Nama jurulatih itu ialah Ivan. Dia seorang lelaki berusia 50-an yang pernah menjadi atlet kebangsaan pada masa mudanya. "Ivana, kamu takut air?" tanya jurulatih itu dengan lembut. "Ya, saya sangat takut," saya menjawab dengan jujur. "Tak apa, kita mula perlahan-lahan. Hari ini, kita celup kaki dalam air saja," katanya.
Jurulatih itu seorang yang sangat sabar. Selama beberapa minggu pertama, kami maju dengan sangat perlahan. Mencelup kaki, masuk sehingga ke paras lutut, kemudian ke paras pinggang. Setiap kali pergi ke kolam renang, saya berasa gemetar. Tangan saya berpeluh dan jantung saya berdegup kencang. Tetapi jurulatih tidak pernah memaksa saya. Bagus, Ivana. Ikut rentak kamu sendiri. Kira-kira 3 bulan kemudian, saya berjaya memasukkan muka ke dalam air buat kali pertama. Kesakitan air memasuki hidung dan mulut sering teringat. Tetapi berkat dorongan jurulatih, saya berjaya melakukannya. Hebat. Lepas ni kamu dah boleh menyelam. Setengah tahun berlalu, saya sudah boleh membuka mata di dalam air. Setahun kemudian, saya sudah menguasai kuak dada asas. Proses mengatasi trauma itu panjang dan sukar, tetapi dengan bantuan jurulatih, saya maju sedikit demi sedikit. Dan kemudian, sesuatu yang aneh berlaku. Apabila saya mula mengatasi trauma, sebaliknya, perfeksionisme terhadap renang pula yang muncul. Saya tidak mahu merasakan lagi ketidakberdayaan semasa lemas itu, dan timbul sifat tidak mahu kalah di mana saya tidak mahu dikalahkan oleh sesiapa pun dalam sukan renang. Saya mula menghabiskan sebahagian besar masa saya untuk berenang. Sebaik sahaja sekolah tamat, saya akan terus ke kolam renang. Hujung minggu pun, saya berlatih tanpa henti. Saya bangun awal pagi untuk ke kolam, berlatih sepanjang pagi, makan tengah hari, dan kemudian berlatih lagi sepanjang petang. Rakan-rakan saya hairan melihat saya begitu taksub dengan renang. Ivana, kamu tak rasa kebelakangan ni kamu terlalu banyak berenang? Tanya Marta, risau. Tak apa, aku suka berenang, saya menjawab sambil tersenyum. Jurulatih yang memerhatikan saya pada suatu hari memanggil saya. Ivana, kamu ada bakat. Kamu nak cuba berenang secara profesional? Profesional? Saya bertanya kembali. Ya. Sertai pertandingan, saya kenal seorang jurulatih, bekas atlet kebangsaan. Saya boleh perkenalkan kamu kepada dia, cadang jurulatih itu. Saya tidak teragak-agak. Ya, saya nak. Maka, saya bertemu dengan bekas atlet kebangsaan itu. Beliau seorang yang tegas tetapi sangat mahir. Postur kamu bagus. Asas pun kukuh, katanya semasa pertemuan pertama kami. Tapi untuk jadi atlet pertandingan, kamu kena berlatih jauh lebih gigih dari sekarang. Kamu dah bersedia? Ya, saya menjawab dengan yakin. Sejak hari itu, latihan saya menjadi lebih intensif. Bangun pada pukul 5 pagi dan tiba di kolam renang pada pukul 6. Latihan pagi selama 3 jam. Selepas sekolah, latihan petang selama 4 jam. Pada hujung minggu, saya berada di kolam renang sepanjang hari. Ia memenatkan, tetapi saya gembira. Selepas masuk sekolah menengah, saya mula menyertai pelbagai pertandingan secara serius. Pertandingan pertama saya ialah kejohanan peringkat daerah di Split. Saya masih ingat kaki saya menggigil semasa berdiri di blok permulaan. Perenang, sedia. Suara pengadil bergema. Saya mengambil posisi permulaan. Bang! Saya terjun ke dalam air. Pada mulanya, saya gemetar dan tidak dapat menunjukkan kemampuan sebenar, tetapi saya masih memenangi pingat gangsa. Tahniah, kata jurulatih dengan gembira. Untuk pertandingan pertama, kamu buat dengan sangat baik. Pingat itu sangat bermakna bagi saya. Saya, yang hampir mati lemas, kini memenangi pingat dalam pertandingan renang. Lama-kelamaan, pengalaman saya bertambah dan prestasi saya semakin baik. Saya memenangi pingat emas di kejohanan daerah dan kemudian layak ke kejohanan kebangsaan. Pada usia 16 tahun, saya mendapat tempat kelima dalam kejohanan kebangsaan pertama saya. Hebat! Tempat kelima dalam kejohanan kebangsaan pertama, kata jurulatih dengan bangga. Ibu bapa, saya sangat bangga melihat saya berkembang sebagai perenang. Ayah tidak pernah ketinggalan menonton setiap perlawanan saya. Selepas perlawanan, dia pasti akan memeluk saya dan berkata, "Bagus, anak ayah." Ibu pula menjaga pemakanan dan kecergasan saya dengan teliti. "Ivana, kamu kena ambil protein secukupnya," kata ibu sambil menyediakan dada ayam, ikan, dan telur setiap hari. "Latihan hari ini macam mana? Penat tak?" tanya mereka semasa makan malam. Rakan-rakan, saya juga hairan melihat saya aktif sebagai atlet profesional. "Ivana, kami nampak kamu dalam TV." "Hebat betul," kata Marta. Berita tempatan je tu, saya menjawab dengan merendah diri.
Pada usia 18 tahun, saya terpilih sebagai pelapis skuad remaja kebangsaan Kroasia. Saya berlatih bersama perenang muda dari seluruh negara. Perenang di sini semuanya hebat-hebat, dan ia memberikan saya lebih banyak rangsangan. Semua fokus. Jerit jurulatih sambil meniup whistle. Hari ini latihan daya tahan. 2 kilometer tanpa henti. Latihan itu sangat sukar, tetapi saya mengetap gigi dan menyelesaikannya. Pada usia 19 tahun, saya menyertai pertandingan antarabangsa pertama saya. Ia adalah kejohanan renang remaja Balkan di Slovenia. Sebagai wakil Kroasia, saya sangat gemetar. Ivana, bertenang. Kamu boleh buat, kata jurulatih sambil menepuk bahu saya. Dalam kejohanan itu, saya memenangi pingat perak dalam acara 200 meter gaya bebas. Air mata saya mengalir apabila lagu kebangsaan dimainkan semasa saya di atas podium. Memasuki awal usia 20-an, saya sudah menjadi perenang yang agak dikenali dalam arena renang Kroasia. Saya telah memenangi pelbagai pertandingan dan mencapai keputusan yang baik. Wawancara saya beberapa kali disiarkan dalam akhbar tempatan Split. Tajuk berita seperti Ivana Kovac, bintang renang Split yang penuh harapan membuatkan saya tersenyum. Namun, di sudut hati saya, kenangan hari itu sentiasa ada. Musim panas tingkatan 2, hari saya lemas. Di Laut Split yang menjadi titik permulaan saya berenang, di tempat dalam di mana kaki saya tidak dapat mencecah dasar, timbul keinginan untuk benar-benar mengatasinya. Walaupun saya mencatatkan rekod yang baik di kolam renang, laut mempunyai ombak, arus, dan pembolehubah yang tidak dapat dijangka. Saya fikir, penaklukan sebenar adalah dengan berenang di sana sekali lagi. Hanya dengan itu, saya akan merasa bebas sepenuhnya. Musim panas semakin hampir. Pada musim panas ketika saya berusia 22 tahun, saya membuat keputusan. Saya rasa jika saya tidak melakukannya kali ini, saya tidak akan pernah dapat berenang di laut selama-lamanya. Saya tidak boleh menangguhkannya lagi. Suatu petang, dalam perjalanan pulang selepas latihan, saya melalui pantai itu. Tempat yang sama di mana saya lemas 10 tahun lalu. Saya memberhentikan kereta dan memandang laut seketika. Hujung minggu ni aku kena pergi, saya berkata kepada diri sendiri. Pada petang Jumaat, saya sengaja memilih waktu yang sama dengan waktu kejadian itu berlaku. Saya fikir, untuk mengatasi trauma sepenuhnya, saya mesti melakukannya dalam situasi yang sama. Ia adalah petang musim panas. Saya seorang diri mengunjungi pantai itu sekali lagi pada waktu kejadian. Kira-kira pukul 7 petang, ketika matahari mula terbenam, saya sengaja memilih waktu yang sama. Saya keluar dari kereta dan melihat sekeliling. Tidak ramai orang di pantai. Oleh kerana sudah petang, kebanyakan orang sudah pulang. Ada beberapa orang di kejauhan, tetapi tiada siapa berhampiran tempat saya hendak masuk ke air. Saya mengambil pakaian renang dari beg dan menukar pakaian. Apabila saya melihat cermin, saya nampak wajah saya yang tegang. Tak apa, kau dah jadi perenang profesional. Kau boleh buat. Saya memberi semangat kepada diri sendiri. Saya meletakkan beg dan pakaian di atas pasir dan perlahan-lahan berjalan ke arah air. Saat air sejuk menyentuh hujung kaki saya, jantung saya mula berdegup kencang. Badan saya seolah-olah bertindak balas secara naluri. Perlahan-lahan, saya berbisik kepada diri sendiri sambil melangkah setapak demi setapak, air mencecah buku lali, kemudian lutut. Saya teringat teknik pernafasan yang diajar oleh jurulatih dan terus menarik nafas dalam-dalam. Semasa air sampai ke paras pinggang, saya terus memberi semangat kepada diri sendiri. Tak apa, kau kan perenang, air kawan kau. Tetapi degupan jantung saya masih laju dan tapak tangan saya berpeluh. Apabila saya melalui titik di mana saya lemas dahulu, saya berhenti sejenak. Inilah tempatnya. 10 tahun lalu, di sinilah kaki saya tidak sampai ke dasar dan saya gemetar ketakutan. Kenangan itu kembali dengan jelas. Tidak, sekarang dah lain. Saya menggelengkan kepala untuk menghalau fikiran itu. Kemudian, dengan yakin, saya mula berenang ke arah tempat yang lebih dalam. Saya menggerakkan tangan dan menendang kaki seperti yang dilatih di kolam. Pada mulanya, semuanya baik-baik saja. Tidak banyak beza dengan kolam renang. Malah, daya apungan laut membuatkan badan saya lebih mudah terapung. Saya mula berasa yakin dan berenang lebih jauh. 20 meter,
30 meter, 50 meter. Saya semakin jauh dari pantai. Kan, aku boleh buat. Saya bergembira dalam hati. Laut yang saya takuti selama 10 tahun, kini saya dapat berenang di dalamnya. Tetapi pada masa itulah, tiba-tiba ombak yang tidak dijangka datang. Ia tidak besar, tetapi masanya sangat tidak kena. Ia berlaku betul-betul ketika saya hendak mengambil nafas. Ombak menampar muka saya, dan air masuk ke mulut dan hidung. Uhuk, uhuk. Saya terbatuk-batuk mengeluarkan air, tetapi pada saat itu badan saya bertindak balas secara luar biasa. Seketika, kenangan masa itu kembali. Ketakutan semasa lemas pada musim panas tingkatan 2 kembali melanda. Saya mula panik. Secara rasional, saya tahu saya baik-baik saja, tetapi badan saya tidak memberi kerjasama. Pernafasan saya menjadi tidak teratur, dan jantung saya berdegup kencang seolah-olah hendak pecah. Bertenang, Ivana, kau kan perenang. Saya cuba menenangkan diri, tetapi sia-sia. Kaki saya menjadi kejang. Otot betis kanan saya mula mengeras, dan kesakitan yang teramat sangat terasa. Saya menjerit. Kini, keadaan menjadi benar-benar bahaya. Saya mula terkapai-kapai di tempat yang lebih dalam. Tolong, saya menjerit. Tetapi orang ramai terlalu jauh dan nampaknya tidak mendengar jeritan saya. Pantai terasa semakin jauh, dan saya mula kehilangan tenaga. Saya terus menelan air dan terbatuk-batuk. Maruah sebagai perenang profesional sudah hilang. Yang ada hanyalah keinginan untuk hidup. Penglihatan saya menjadi kabur dan telinga saya berdesing, macam ni ke aku akan mati. Fikiran itu terlintas. Selepas 10 tahun belajar berenang dan mengatasi trauma, akhirnya saya akan mati di laut juga. Sungguh ironis. Tepat pada masa itu, tiba-tiba dari belakang, seseorang menjerit dalam bahasa Inggris, "Stay still." Suara itu tegas dan penuh keyakinan. Walaupun bernada arahan, anehnya ia menenangkan saya. Kemudian, seseorang memegang pinggang saya dengan kemas dari belakang, pegangan yang kuat dan pasti. Secara naluri, saya cuba berpaut padanya. Tetapi dia mengawal saya dengan gerakan profesional. Dia mengambil posisi menyelamat, dengan sebelah tangan, dia memeluk bawah dada saya, dan dengan tangan yang lain, dia mendayung air dengan kuat, membelah ombak. Gerakannya tepat dan pantas. Gerakan orang yang terlatih. Walaupun dalam keadaan panik, mungkin semangat sebagai perenang masih ada, saya mengendurkan badan dan bekerja sama dengan penyelamat saya. Saya teringat teknik menghadapi situasi lemas yang dipelajari semasa latihan. Jangan meronta, rehatkan badan semaksimum mungkin. Semasa dia menarik saya berenang, air mata saya mengalir kerana rasa lega. Berapa lama masa berlalu? 1 minit, 2 minit. Saya hilang deria masa. Saya merasakan pasir di hujung kaki, dan kami tiba di tempat yang cetek. Sudah selamat. Jalan perlahan-lahan ke darat, katanya. Dia melepaskan saya dengan berhati-hati, dan saya terhuyung-hayang berjalan keluar dari laut. Kaki saya tidak berdaya, seolah-olah merangkak. Saat saya terduduk di atas pasir, pelbagai perasaan melanda. Lega, malu, berterima kasih. Seorang perenang profesional, tetapi lemas di laut. Saya tidak sanggup mengangkat muka. Saya hanya menunduk dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Awak okey? Ada cedera di mana-mana? Dia bertanya dengan risau. Saya sangat malu. Saya cepat-cepat mengambil beg dan hendak pulang. Tunggu sekejap. Lelaki itu menjerit dari belakang. Awak tertinggal ini. Saya yang sedang tergesa-gesa berlari, berhenti apabila mendengar kata-katanya. Apabila saya menoleh ke belakang, saya terpaku. Di tangannya ada bahagian atas bikini saya. Saya tidak sedar ia tertanggal semasa saya terkapai-kapai di dalam air. Terlalu terkejut, saya menutup badan dengan tangan dan berlari ke arahnya. Sambil kembali, barulah saya dapat melihat dengan jelas lelaki yang menyelamatkan saya. Dia seorang lelaki dari Asia Tenggara. Rambutnya yang basah melekat di dahi dan pakaiannya basah lencun. Ketinggiannya kira-kira 175 cm dengan badan yang tegap. Kenapa tak cakap awal-awal, sekarang macam mana saya nak pergi? Saya secara tidak sengaja menjerit marah. Saya baru sahaja keluar dari keadaan panik dan tidak dapat mengawal emosi. Selepas mengambil bikini dan berpaling, dia berkata, "Maafkan saya betul-betul minta maaf. Saya pun baru perasan.
Saya panggil sebab nak beritahu segera. Suaranya kedengaran benar-benar menyesal. Kata-kata itu membuatkan saya berhenti. Saya merenung sejenak tindakan saya. Saya telah bersikap biadab terhadap orang yang telah menyelamatkan nyawa saya. Saya berpaling semula dan memohon maaf dengan tulus. Saya yang salah. Saya panik tadi. Terima kasih banyak-banyak. Kalau bukan sebab awak, tekak saya terasa sebak dan saya tidak dapat meneruskan kata-kata. Air mata saya hampir mengalir lagi. Dia melambaikan tangan seolah-olah berkata tidak mengapa. Tak apa, awak tak cedera kan? Kaki yang kejang tadi okey? Suaranya lembut, terasa keikhlasan dalam keprihatinannya. Ya, rasanya okey. Terima kasih banyak-banyak. Saya tak tahu macam mana nak balas budi awak, saya berkata sambil menunduk. Bukan apa-apa. Saya cuma buat apa yang patut, jawabnya merendah diri. Apa kata awak balik dulu, tenangkan diri. Kalau esok ada masa, kita makan tengah hari bersama, saya akan terima ucapan terima kasih yang rasmi masa itu. Kemudian dia memperkenalkan dirinya. Nama saya Aiman Firdaus, dari Malaysia. Saya melancong ke sini, singgah di Split. Tadi kebetulan saya sedang berjalan-jalan di pantai. Saya nampak dari jauh ada orang terkapai-kapai, jadi saya terus terjun. Malaysia. Saya tidak tahu banyak tentang Malaysia, tetapi fakta bahawa dia seorang pelancong asing membuatkan saya hairan. Saya Ivana Kovac. Saya memberitahu nama saya. Makan tengah hari? Boleh juga. Sepatutnya saya yang belanja makan malam, tapi dalam keadaan macam ni, saya melihat badan saya yang masih dalam pakaian renang basah. Saya berasa sangat malu. Tak apa, kita jumpa esok tengah hari, kata Aiman sambil tersenyum. Kami bertukar-tukar nombor telefon. Dengan tangan yang menggigil, saya menghantar nombor saya kepadanya. Ketika itu, barulah saya sedar dan melihat keadaan Aiman. Dia tidak memakai pakaian renang, tetapi pakaian biasa. Seluar jin dan kemeja teh putihnya basah lencun dan melekat pada badan. Saya melihat sekeliling dan ternampak kasut dan bagnya terbiar di sudut pantai. Mungkin dia tergesa-gesa mencampakkannya semasa hendak menyelamatkan saya. Telefon bimbit dan dompetnya juga tergeletak di atas pasir. Awak nak balik ke hotel macam ni ke? Tanya saya, kerana pakaiannya basah kuyup. Aiman melihat keadaannya dan tersenyum kelat. Tak apa. Jalan perlahan-lahan nanti keringlah. Kereta saya di sana. Jom ikut saya balik rumah. Boleh keringkan baju dan ada sesuatu untuk dimakan. Saya mencadangkan dengan ikhlas. Saya tidak boleh membiarkan penyelamat saya pergi begitu sahaja. Aiman melambaikan tangan, menolak dengan sopan. Terima kasih, tapi tak mengapa. Hotel saya tak jauh dari sini. Betul ke ni? Ya. Betul-betul tak apa. Kita jumpa esok tengah hari, katanya. Dia memakai kasutnya dan mengambil bagnya. Kemudian dia mula berjalan longlai. Pakaian yang basah, kasut tanpa stocking, berjalan di atas pasir. Susuk belakangnya kelihatan sayu. Saya memerhatikannya seketika. Perasaan aneh timbul. Selain ayah saya, tiada siapa pernah melindungi saya seperti ini. Rakan-rakan, saya pernah membantu dengan memegang tangan, tetapi itu adalah situasi di mana semua orang dalam bahaya. Tetapi Aiman, seorang yang langsung tidak saya kenali, sanggup mencampakkan barang-barangnya dan terjun ke laut dengan pakaian lengkap demi saya. Tiada keraguan. Dia seolah-olah bertindak secara naluri. Teknik menyelamatnya, yang profesional, juga mengagumkan. Cara dia menenangkan saya yang panik dan membawa saya ke darat dengan selamat itu pastinya gerakan orang yang terlatih. Bukan sesuatu yang boleh dilakukan oleh orang biasa. Sosok yang boleh diharap. Perkataan itu terlintas di fikiran saya. Ayah saya adalah orang seperti itu bagi saya. Seseorang yang akan melindungi saya walau apapun yang terjadi. Hari ini, buat pertama kalinya, seseorang selain ayah telah melindungi saya. Dalam perjalanan pulang ke kereta, saya asyik memikirkannya. Siapakah Aiman ini, seorang pelancong dari Malaysia? Mengapa dia terjun menyelamatkan saya tanpa teragak-agak? Saya tidak sabar menunggu janji temu makan tengah hari esok. Bukan hanya untuk mengucapkan terima kasih kepada penyelamat saya. Saya ingin tahu lebih banyak tentangnya. Saya ingin tahu tentangnya. Tiba di rumah, semasa mandi, saya mengimbas kembali kejadian hari ini. Percubaan untuk mengatasi trauma telah gagal,
tetapi saya menemui pertemuan yang tidak dijangka. Dan pertemuan itu, entah kenapa, terasa istimewa. Esok nak pakai baju apa? Selepas mandi, saya berdiri di hadapan almari pakaian. Saya mengeluarkan pelbagai jenis pakaian dan berfikir. Terlalu formal nampak pelik, terlalu santai pula nampak tidak sopan. Akhirnya, saya memilih gaun yang feminin tetapi selesa. Gaun putih dengan corak bunga kecil, ini okey kot. Selepas memilih pakaian, hati saya sedikit tenang. Walaupun sudah berbaring di atas katil, saya tidak dapat tidur. Kejadian hari ini terus bermain di fikiran. Saat saya lemas, saat Aiman muncul, suaranya yang lembut, tangannya yang meyakinkan. Kenapa nih? Saya bertanya pada diri sendiri. Saya tidak tahu mengapa jantung saya berdebar-debar. Kerana dia penyelamat saya, atau ada sebab lain. Malam itu, buat pertama kalinya setelah sekian lama, saya tidak bermimpi ngeri. Sebaliknya, saya bertemu semula dengan Aiman dalam mimpi. Bukan di laut, tetapi di sebuah kafe yang cerah. Kami berbual sambil ketawa. Keesokan paginya, saya bangun awal. Sejam lebih awal daripada biasa. Entah kenapa saya berasa gemetar. Saya mandi, mengeringkan rambut dan bersolek. Biasanya saya hanya bersolek ringan, tetapi hari ini saya lebih berusaha. Saya mengeluarkan gaun corak bunga putih yang telah saya pilih semalam. Saya melihat cermin, nampak okey. Tidak terlalu formal, tidak terlalu santai. Sempurna. Aksesori pula hanya seutas rantai ringkas. Nak ke mana? Tanya ibu semasa saya turun untuk sarapan. Jumpa kawan? Ya, saya berbohong. Saya fikir dia akan risau jika saya menceritakan kejadian semalam. Oh, hati-hati ya, kata ibu tanpa bertanya lebih lanjut. Ayah sedang membaca surat khabar dan saya cepat-cepat menghabiskan sarapan dan keluar. Janji temu makan tengah hari adalah pada pukul 12.30, tetapi saya keluar dari rumah pada pukul 11. Saya perlu menentukan tempat pertemuan. Saya menghantar mesej kepada Aiman terlebih dahulu. Selamat pagi, Aiman. Terima kasih banyak untuk semalam. Hari ini kita nak jumpa di mana? Balasan datang dengan cepat. Selamat pagi, Ivana. Saya tak berapa tahu tentang Split. Kalau awak boleh cadangkan tempat yang bagus, saya hargai. Saya berfikir sejenak, mana yang bagus ya? Terlintas di fikiran sebuah restoran di tepi pantai yang sering saya kunjungi bersama ibu bapa. Ia terkenal dengan hidangan makanan laut mewah. Pemandangannya cantik dan makanannya sedap. Situ sajalah. Saya menghantar nama dan alamat restoran itu. Kita jumpa di sana pukul 12.30. Saya akan buat tempahan. Okey, jumpa nanti. Balas Aiman. Saya segera menelepon restoran dan menempah meja di tepi tingkap. Masih ada 1,5 jam sebelum masa yang dijanjikan. Saya memandu kereta ke Bandar Lama Split. Saya duduk di sebuah kafe berhampiran Istana Diocletian, minum kopi sambil menunggu masa. Kenapa aku gemetar sangat ni? Tangan saya yang memegang cawan kopi sedikit menggeletar. Hanya nak jumpa penyelamat. Kenapa berdebar-debar macam ni? Pelik. Kira-kira pukul 12.15, saya keluar dari kafe dan berjalan ke restoran. Jaraknya hanya 5 minit berjalan kaki. Apabila saya tiba di restoran, Aiman belum sampai. Ivana, lamanya tak nampak. Sapa pemilik restoran dengan mesra. Ya, apa kabar? Saya membalas sapaan. Ibu bapa tak datang sekali. Hari ini saya datang dengan kawan. Oh ya, kamu tempah meja tepi tingkap kan? Silakan ke sana. Pemilik restoran menunjukkan jalan. Saya duduk di meja tepi tingkap dan menunggu sambil melihat menu. Ia adalah tempat duduk yang hebat dengan pemandangan laut yang luas. Tidak lama kemudian, pintu restoran terbuka dan Aiman masuk. Berbeza dengan semalam, dia berpakaian kemas. Seluar kapas berwarna kuning air dengan kemeja biru langit. Rambutnya juga disikat rapi. Saya mengangkat tangan dan memanggilnya. Aiman, sini. Aiman nampak saya dan menghampiri. Hai, Ivana. Dah lama tunggu? Taklah, saya pun baru sampai. Walaupun sebenarnya saya sudah sampai 15 minit lebih awal. Aiman duduk di hadapan saya. Wah, pemandangannya cantik betul, katanya sambil memandang keluar tingkap. Makanan laut di sini sedap sangat. Ini tempat yang selalu saya datang, saya berkata sambil menghulurkan menu kepadanya. Awak tolong pesankan yang disyukan ya. Saya tak tahu sangat masakan Kroasia. Kami memesan makanan.
hidangan udang kara segar, ikan bakar panggang, dan salad. Untuk minuman, kami memesan sebotol wain putih. Sementara menunggu makanan, kami terdiam seketika. Terima kasih banyak untuk semalam, saya memulakan perbualan. Kalau bukan sebab awak, saya tak tahu apa akan jadi. Aiman melambaikan tangan. Tak apa, saya cuma buat apa yang patut. Apa yang patut? Awak sanggup campak semua barang dan terjun ke laut dengan pakaian lengkap, itu awak kata patut. Saya bertanya dengan ikhlas. Aiman berfikir sejenak sebelum menjawab. Takkan kita boleh tengok saja orang lemas, kan? Sesiapa pun akan buat benda yang sama. Nada suaranya tulus. Tiada kepura-puraan. Awak kata dari Malaysia, kan? Sedang melancong? Saya menukar topik. Ya, saya sedang mengembara di Eropah. Mula dari Itali, kemudian ke Kroasia, dan lepas ni rancangnya ke Hungary. Split ni bandar yang sangat cantik. Terima kasih. Saya lahir dan besar di sini. Ini kampung halaman saya. Memang nampak bandar ni kaya dengan sejarah. Semalam saya pusing-pusing sikit di bandar lama, sangat mengagumkan. Makanan pun tiba. Hidangan yang berasap dihidangkan di atas meja. Selamat menjamu selera, kata saya kepada Aiman. Terima kasih, jawab Aiman dengan sopan. Sambil makan, perbualan kami berterusan. Awak dari mana di Malaysia? Tanya saya. Pulau Pinang. Ia bandar kedua terbesar di Malaysia, sebuah bandar komersial. Ada pelabuhan besar juga. Macam Split juga dari segi itu. Pulau Pinang. Rasa macam pernah dengar. Ya. Ia bandar yang meriah dan menarik, jelas Aiman. Jadi, awak selalu berenang di laut? Tanya saya. Aiman mengangguk. Ya. Sebab bandar pelabuhan, saya biasa dengan laut. Lagipun, saya pernah berkhidmat dengan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, jadi saya belajar berenang secara profesional di sana. APMM? Saya terkejut. Ya, di sana saya belajar teknik menyelamat di air. Banyak juga latihan menyelamat orang di laut. Patutlah semalam awak selamatkan saya dengan begitu profesional. Rupanya awak ikut apa yang dilatih. Ya, badan saya bergerak secara automatik. Sebab dah banyak berlatih, sebenarnya saya teragak-agak, tetapi memutuskan untuk berterus terang. Saya pun perenang profesional. Aiman kelihatan terkejut. Betul ke? Tapi kenapa semalam? Saya menceritakan kejadian semasa sekolah menengah dan apa yang berlaku selepas itu. Trauma lemas, belajar berenang untuk mengatasinya, menjadi perenang profesional, tetapi masih ada ketakutan terhadap laut. Semalam saya cuba atasi ketakutan itu sepenuhnya, tapi sebaliknya saya panik semula. Kolam dengan laut memang sangat berbeza, saya menjelaskan. Aiman mendengar dengan tekun. Dia tidak mencelah atau menghakimi, hanya mendengar. Saya rasa saya faham. Trauma bukan mudah nak hilang, tapi hebatlah awak berani. Awak pergi ke laut tu seorang diri. Kata-katanya yang penuh empati menenangkan hati saya. Saya malu kerana sebagai perenang profesional, saya panik di laut, tetapi dia memahami saya. Terima kasih. Lega sikit bila awak cakap macam tu. Kami terus berbual. Aiman bercerita tentang laut di Malaysia, tentang Pulau Pinang. Saya pula bercerita tentang pulau-pulau di Kroasia dan Laut Adriatik. Perbualan kami berjalan lancar. Selepas makan, kami terus berbual sambil minum wain. Segelas demi segelas, tanpa sedar sebotol wain telah habis. Saya mula rasa sedikit mabuk. Masakan Malaysia macam mana? Tanya Aiman. Saya tak tahu sangat. Tak pernah cuba. Nanti kalau awak datang Malaysia, saya boleh bawa awak jalan-jalan ke kedai makan sedap di Pulau Pinang. Kata-kata itu menyentuh hati saya. Bolehkah aku pergi ke Malaysia suatu hari nanti? Mungkin kerana wain, badan saya terasa hangat dan perasaan saya menjadi gembira. Saya melihat Aiman, mukanya kelihatan sedikit kemerahan. Masa berlalu tanpa kami sedari. Apabila jam menunjukkan pukul 2, hanya kami yang tinggal di restoran. Kita dah duduk lama ya, kata Aiman sambil melihat jam. Pada masa itu, saya tiba-tiba mendapat keberanian. Saya memutuskan untuk bertanya sesuatu yang bermain di fikiran saya. Aiman, cakap terus terang. Semalam awak nampak badan saya, kan? Aiman terkejut dan meletakkan gelasnya. Tak, saya tak nampak, sumpah. Tetapi saya tidak berhenti.
Awak peluk saya dari belakang kan? Lepas tu awak pegang bikini saya. Itu dah macam nampak semualah. Bukan macam tu. Saya cuma fokus nak menyelamatkan awak. Aiman cuba memberi alasan, tetapi saya mengangkat gelas wain, minum seteguk dan berkata dengan nada nakal, jadi. Awak tak rasa awak kena bertanggungjawab ke? Bertanggungjawab? Mata Aiman membulat. Saya meletakkan siku di atas meja, memandangnya dan berkata terus terang, selama awak di Kroasia, jadi teman lelaki saya. Maksud saya, jom kita keluar bersama. Restoran itu terasa sunyi seketika. Aiman terdiam, hanya memandang saya. Ivana, saya kan cuma pelancong. Saya tahu, tapi bila awak akan pergi, rancangnya saya akan tinggal seminggu lagi. Kalau macam tu, untuk seminggu tu saja, temankan saya. Boleh. Mendengar kata-kata saya, Aiman kelihatan berfikir sejenak. Kemudian, dia perlahan-lahan mengangguk. Baiklah, kita habiskan masa bersama untuk seminggu ni. Saya tersenyum gembira. Selepas membayar bil, kami keluar dari restoran. Lepas ni awak nak ke mana? Tanya saya. Saya kena balik hotel. Kalau... Saya teragak-agak, tetapi memberanikan diri. Awak nak datang rumah saya tak? Ibu bapa saya tiada. Mereka ke bandar lain untuk beberapa hari. Boleh minum kopi ke? Aiman kelihatan terkejut, tetapi dia tidak menolak. Boleh ke? Ya, boleh. Saya memegang tangannya dan menuju ke tempat letak kereta. Semasa memandu pulang, jantung saya berdegup kencang. Tiba di rumah, saya membuka pintu pagar dan masuk. Silakan masuk. Aiman masuk ke dalam rumah dengan berhati-hati. Nak kopi atau teh? Tanya saya. Kopi, boleh. Saya ke dapur untuk menyediakan kopi. Tangan saya menggeletar, tetapi saya cuba bertenang. Saya kembali ke ruang tamu, memberikan kopi, dan duduk di sebelah Aiman. Kami terus berbual sambil minum kopi. Semakin lama, jarak antara kami semakin rapat. Ivana, kata Aiman dengan perlahan. Saya betul-betul sukakan awak. Pengakuan itu membuatkan jantung saya berdebar-debar. Saya pun, Aiman. Malam itu, saya secara rahsia membawa Aiman ke bilik saya. Kami menghabiskan malam bersama. Walaupun ia kali pertama, ia tidak terasa janggal. Sebaliknya, ia terasa begitu semula jadi. Keesokan paginya, saya bangun awal dan memerhatikan Aiman yang sedang tidur. Wajahnya kelihatan tenang. Kejadian semalam terasa seperti mimpi. Tetapi melihat Aiman tidur di sebelah, saya sedar ia adalah realiti. Apa akan jadi lepas ni? Saya berfikir. Tetapi saya tidak menyesal. Sebaliknya, saya gembira. Masa yang dihabiskan bersama Aiman sangat berharga, dan saya menantikan seminggu yang akan datang. Apabila Aiman bangun, kami senyap-senyap keluar dari rumah sebelum ibu bapa saya pulang. Hari ini awak nak buat apa? Tanya saya. Kita pergi ke tempat yang Ivana suka. Saya membawa Aiman ke Bandar Lama Split. Sambil berjalan di lorong-lorong sempit Istana Diocletian, saya menerangkan sejarah tempat itu. Aiman kelihatan kagum dengan semuanya, mengambil gambar dan bertanya soalan. Untuk makan tengah hari, kami makan pasta di sebuah restoran kecil. Di sana, kami berbual dengan lebih mendalam. Malaysia tu macam mana? Tanya saya. Sangat berbeza dengan Kroasia. Ramai orang dan semuanya bergerak pantas. Tapi lautnya sangat cantik. Laut dekat Pulau Pinang contohnya, jawab Aiman. Saya nak tengok suatu hari nanti, kata saya, dan Aiman tersenyum. Nanti kita pergi bersama. Saya bawa awak jalan-jalan. Saya tidak tahu sama ada kata-katanya itu gurauan atau serius, tetapi jantung saya berdebar. Kami terus menghabiskan masa bersama selepas itu. Berjalan di tepi pantai, duduk di kafe dan berbual, dan pada waktu malam, kami menghabiskan masa di Hotel Aiman. Hari kedua, hari ketiga, kami terus bertemu dan hubungan kami menjadi semakin rapat. Walaupun bermula dengan ringan, dalam beberapa hari, kami menjadi selesa seolah-olah sudah lama bercinta. Bersama Aiman, saya lupa tentang masa. Pada hari keempat, saya ada janji temu dengan rakan-rakan, dan saya memutuskan untuk memperkenalkan Aiman kepada mereka. Hari ini saya nak jumpa kawan-kawan saya. Awak nak ikut? Aiman bersetuju. Apabila kami bertemu di kafe, rakan-rakan saya kelihatan terkejut. Ivana, siapa ni? Ini Aiman, dari Malaysia, teman lelaki aku.
Rakan-rakan, saya berbisik-bisik. Teman lelaki dari Asia Tenggara, ia sesuatu yang tidak dijangka, tetapi saya berasa bangga. Ada tak teman lelaki kamu yang pernah selamatkan nyawa? Aiman selamatkan aku dari laut. Tanpa teragak-agak, rakan-rakan saya terdiam. Aiman kelihatan sedikit malu tetapi memberi salam kepada mereka. Lama-kelamaan, rakan-rakan saya juga mula menyukai Aiman kerana perwatakannya yang mesra. Pada hari kelima, Aiman tiba-tiba berkata, "Ivana, sebenarnya lusa saya kena bertolak. Destinasi seterusnya Hungari, dan saya dah tempah tiket penerbangan." Mendengar itu, jantung saya terasa seperti direntap. "Dah nak pergi? Cepatnya masa berlalu," saya berkata dengan jujur. "Jangan pergi, tinggallah lama sikit lagi." Aiman kelihatan serba salah. "Ivana, saya hargai tapi saya dah ada jadual. Hungari itu boleh pergi lain kali. Tolonglah." Saya memegang tangannya, memandangnya dengan penuh harapan. Aiman berfikir sejenak, kemudian mengeluh. "Baiklah, Hungari saya pergi lain kali. Saya tinggal seminggu lagi." Saya terlalu gembira sehingga memeluknya. Selama seminggu tambahan itu, kami menjadi lebih rapat. Kami meminjam kapal layar ayah dan belayar, dan meneroka seluruh Split bersama-sama. Di atas kapal layar, Aiman berkata, "Ivana, bila dengan awak, masa berlalu cepat betul. Saya tak pernah rasa selesa macam ni dengan sesiapa pun. Saya juga merasakan perkara yang sama. Saya pun, Aiman. Saya tak nak berpisah dengan awak." Tetapi masa terus berlalu. Seminggu telah berlalu dan hari untuk Aiman pulang ke Malaysia semakin hampir. Saya tidak dapat menerima kenyataan itu. Malam terakhir sebelum dia pergi, saya tidak dapat tidur. Fikiran untuk berpisah dengan Aiman membuatkan hati saya sakit. Saya berbaring di atas katil, hanya memandang siling dan terus berfikir. Kira-kira pukul 2 pagi, saya mengambil telefon bimbit saya. Dan saya mencari laman web tiket penerbangan. Saya mencari penerbangan yang sama dengan Aiman. Perjalanan 16 jam melalui Dubai. Jari saya menggeletar, tetapi saya menekan butang tempahan. Sebaik sahaja pembayaran selesai, saya sedar apa yang telah saya lakukan. Tetapi saya tidak menyesal. Kalau aku pergi Malaysia, apa yang aku boleh buat? Terlintas di fikiran, mungkin saya boleh menjadi juru latih renang. Pagi itu, saya tergesa-gesa mengemas beg. Pakaian, dokumen penting, barang-barang kenangan, saya masukkan ke dalam beg. Saya menulis surat untuk ibu bapa. "Ibu, ayah, maafkan saya. Saya ikut orang yang saya cinta ke Malaysia. Jangan risau, saya akan hubungi nanti." Pagi menjelang, saya meletakkan beg yang telah dikemas ke dalam kereta. Saya ke lapangan terbang untuk mendaftar masuk bagasi terlebih dahulu. Kemudian saya memandu semula ke Hotel Aiman. Apabila bertemu Aiman, saya cuba berlagak tenang. Kami menghabiskan hari terakhir bersama. Berjalan di tepi pantai, makan di restoran yang sama seperti sebelum ini. Tetapi perbualan kami tidak banyak. Kami berdua sedih kerana akan berpisah. Menjelang petang, saya tidak dapat menahannya lagi. "Aiman, boleh tak saya ikut awak ke Malaysia?" Kata-kata itu terkeluar secara tiba-tiba dan Aiman terkejut. "Apa? Betul. Saya nak pergi Malaysia. Saya nak bersama awak." Saya meluahkan isi hati. Aiman kelihatan serba salah. "Ivana, itu keputusan yang terlalu drastik. Saya tahu. Tapi saya rasa saya tak boleh hidup tanpa awak. Di Malaysia, mungkin saya boleh jadi jurulatih renang." Aiman menggelengkan kepala. Malaysia sangat berbeza dengan Kroasia. Bahasa lain, budaya lain. "Tak apa. Saya boleh belajar." Saya berdegil, tetapi Aiman berfikir secara realistik. "Awak kan aktif sebagai perenang profesional di sini. Keluarga awak pun di sini." Saya tidak dapat menjawab. Kata-katanya benar. Tetapi hati saya berkata sebaliknya. Saya benar-benar mencintai Aiman. Petang menjelang, masa untuk ke lapangan terbang semakin hampir. Saya menghantar Aiman ke lapangan terbang dengan kereta saya. Di dalam kereta, kami hanya berdiam diri. Tiba di lapangan terbang Split, saya menahan air mata. Aiman mengambil bagnya dan berkata, "Ivana, terima kasih banyak-banyak. Saya takkan lupakan masa kita bersama." Saya pun, saya menjawab dengan susah payah. Aiman memeluk saya, "Jaga diri, semoga awak bahagia." "Awak juga." Kami melepaskan pelukan
dan saling berpandangan. Saya memerhatikan Aiman berjalan masuk ke balai pelepasan. Susuk belakangnya semakin kecil dan akhirnya hilang dari pandangan. Saya berdiri di situ seketika. Kemudian, perlahan-lahan saya berpatah balik. Tetapi bukannya pulang ke rumah, saya masuk semula ke dalam lapangan terbang. Saya mencari bagasi saya yang telah didaftar masuk lebih awal. Semasa mendaftar masuk di kaunter, saya masih tidak percaya, betulkah aku buat benda ni? Tetapi keputusan saya sudah muktamad. Saya tidak dapat bayangkan hidup tanpa Aiman. Menuju ke pintu pelepasan, saya teringat ibu bapa saya. Mereka pasti sedang membaca surat yang saya tinggalkan. Betapa terkejutnya mereka. Tetapi, suatu hari nanti mereka pasti akan faham. Saya menaiki pesawat. Duduk di kerusi, saya melihat keluar tingkap, pemandangan Split kelihatan. Tempat saya dilahirkan dan dibesarkan. Baru terasa saya akan meninggalkannya. Selama 16 jam, saya terus berfikir. Adakah tindakan saya betul? Apa reaksi Aiman nanti? Rasa teruja dan takut bercampur baur. Saya tahu ia adalah satu cabaran yang gila, tetapi saya telah kehilangan akal kerana cinta. Tetapi saya tidak menyesal. Saya rasa, asalkan bersama Aiman, di mana-mana pun okey. Apabila pesawat tiba di Dubai, saya membuat pertukaran penerbangan. Selepas menunggu beberapa jam, saya menaiki pesawat sekali lagi. Dalam penerbangan ke Malaysia, saya terus berasa gemetar. Di mana agaknya Aiman duduk, dia perasan aku tak. Tetapi kelas perniagaan dan kelas ekonomi berjauhan, jadi kami tidak terserempak. Akhirnya, kami tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Kelia. Selepas melalui immigration dan mengambil bagasi, saya merasai udara Malaysia. Bau yang asing, bunyi yang asing, orang sekeliling semuanya bercakap dalam bahasa Melayu. Saya cepat-cepat mencari Aiman. Saya berjalan-jalan di sekitar balai ketibaan mencarinya. Akhirnya, saya nampak Aiman sedang duduk berehat di sebuah bangku. Saya menarik nafas dalam-dalam dan perlahan-lahan menghampirinya. Dari belakang, saya menepuk bahunya. Aiman menoleh dan mata kami bertemu. "Ivana," jerit Aiman, terkejut dan terus berdiri. "Kenapa awak ada di sini?" Saya tersenyum dan menjawab, "Hadiah kejutan. Saya datang untuk awak seorang." Dan saya memeluknya. Aiman kelihatan sangat bingung. "Awak betul-betul datang ke Malaysia? Macam mana?" "Saya naik kapal terbang yang sama. Saya beli tiket senyap-senyap," saya berkata jujur. Aiman terdiam, hanya memandang saya. "Ivana, ini keputusan yang sangat gila. Ibu bapa awak tahu? Saya ada tinggalkan surat." "Jangan risau," saya memegang tangannya. "Aiman, macam mana awak selamatkan saya dulu? Kali ini tolonglah bertanggungjawab untuk saya di Malaysia pula. Saya rasa saya tak boleh hidup tanpa awak." Aiman berfikir sejenak. Orang sekeliling memandang kami dengan pelik, tetapi saya tidak peduli. Saya hanya menunggu jawaban Aiman. Akhirnya, Aiman perlahan-lahan bertanya, "Mawak betul-betul pasti? Rumah yang saya tinggal sekarang cuma bilik sewa kecil di Pulau Pinang. Sangat berbeza dengan tempat tinggal awak di Kroasia." "Saya tak kisah," saya menjawab dengan tegas. "Asalkan ada awak, tempat tak penting." Mata Aiman berkaca-kaca. Dia memeluk saya sekali lagi. "Baiklah, jom kita pergi bersama ke Pulau Pinang." Mendengar kata-kata itu, saya menghela nafas lega. Jantung saya yang berdebar-debar mula tenang. Kami duduk di kafe lapangan terbang dan berbincang tentang rancangan seterusnya. "Kita pergi rumah saya dulu, kemas barang, dan fikir perlahan-lahan. Hidup di Malaysia bukan mudah," kata Aiman dengan nada risau. "Saya tahu, tapi saya akan cuba. Saya akan cari kerja sebagai jurulatih renang dan belajar bahasa Melayu." Saya menjawab dengan yakin. Sebenarnya, dalam hati saya juga takut, tetapi saya mahu kelihatan kuat di hadapan Aiman. Kami segera membeli tiket penerbangan domestik. Mujur ada tempat duduk kosong dan kami menaiki penerbangan ke Pulau Pinang. Di dalam pesawat, saya melihat keluar tingkap. Pemandangan Malaysia terbentang di bawah. Bandaraya Kuala Lumpur yang moden dan kehijauan lanskapnya. Semuanya asing dan menakjubkan. "Gementar?" tanya Aiman. "Sikit, tapi asalkan dengan awak." "Saya okey." Saya memegang tangannya dengan erat. Beberapa jam kemudian, kami tiba di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang.
Sudah malam, dan kawasan sekitar lapangan terbang kelihatan sibuk. Aiman membawa bagasi saya dan berkata, "Kita naik taksi." Rumah agak jauh sikit. Dalam perjalanan ke rumahnya, saya melihat pemandangan malam Pulau Pinang. Rumah-rumah yang padat di atas bukit, laut di kejauhan, lampu-lampu neon, pemandangan yang sangat berbeza dengan Kroasia. Tempat tinggal Aiman memang sebuah bilik sewa yang sangat kecil. Satu bilik, dapur kecil, dan tandas. Jauh berbeza dengan kediaman mewah saya di Kroasia. Tetapi saya tidak kisah. "Ini rumah saya." "Maaf, sempit sikit," kata Aiman dengan riak wajah serba salah. "Tak apa. Selesa je," saya berkata dengan ikhlas. Malam pertama, kami duduk di lantai dan makan mie segera. Melihat Aiman memasak mie segera, saya ketawa. "Ini kemasakan Malaysia?" "Ya, makanan segeralah," kata Aiman sambil ketawa dan menghidangkan mie di dalam mangkuk. "Sedap tahu." "Sedap?" tanya Aiman. "Ya, sedap sangat," saya menjawab dengan jujur. Sup yang pedas dan panas itu terasa aneh tetapi menyenangkan di tekak. Selepas makan, kami melihat keluar dari tingkap kecil. Pemandangan malam Pulau Pinang terbentang. "Ivana, awak tak menyesal?" tanya Aiman dengan perlahan. "Langsung tak. Ini pilihan saya menjawab dengan tegas. Dan saya menyandarkan kepala di bahu Aiman. Malam itu, saya menelpon ibu bapa saya. Seperti yang dijangka, ayah saya marah. "Balik sekarang juga. Apa yang kamu fikirkan?" "Ayah, maaf. Tapi saya cintakan Aiman. Saya nak tinggal di sini." Ibu saya juga bercakap, "Ivana, itu keputusan yang sangat gila. Kamu nak hidup macam mana di sana?" "Saya akan cari jalan." "Jangan risau." Saya cuba memujuk mereka. Perbualan itu panjang, tetapi akhirnya mereka tidak dapat mengubah keputusan saya. Selepas meletakkan telefon, saya mengeluh. Aiman memeluk bahu saya dan berkata, "Susah kan nak pujuk ibu bapa?" "Tak apa. Nanti mereka akan faham juga," saya menjawab sambil tersenyum. Malam itu, kami tidur bersama di bilik yang sempit. Tidak selesa tetapi bahagia. Keesokan paginya, saya bangun awal dan melihat keluar tingkap. Pagi di Pulau Pinang sedang menjelang. Satu permulaan yang baru. Mulai sekarang, saya bukan lagi Ivana dari Kroasia, tetapi Ivana yang akan hidup di Malaysia. Bulan pertama di Malaysia sangat sukar. Saya tidak faham bahasa, komunikasi asas pun susah. Makanan juga tidak sesuai dengan selera. Hendak membeli barang di kedai serbaneka pun sukar. Suatu hari, saya hendak membeli susu di kedai serbaneka, tetapi tersalah ambil yogurt minuman. Kerana saya tidak boleh membaca tulisan Melayu. Selepas pulang dan minum, baru saya sedar telah tersalah beli. Perkara seperti itu berulang setiap hari. Tetapi kerana Aiman ada di sisi, saya dapat bertahan. Setiap hari saya belajar bahasa Melayu. Selepas Aiman pulang kerja, dia akan mengajar saya. Pada mulanya, saya tidak boleh membaca tulisan pun. Tetapi selepas beberapa bulan, saya sudah boleh bercakap secara ringkas. A, B, C. Saya berlatih abjad setiap hari. Saya menulis di dalam buku nota berulang kali untuk menghafalnya. "Ivana, rajinnya awak." "Hebatlah," puji Aiman. Kira-kira 2 bulan kemudian, saya sudah boleh membina ayat mudah dalam bahasa Melayu. "Nama saya Ivana. Saya dari Kroasia." Sebutannya pelat tetapi sudah boleh berkomunikasi. Di tengah-tengah itu, peluang datang tanpa disangka. Sebuah agensi model kecil di Pulau Pinang sedang mencari model asing. Aiman nampak iklan itu dan memberitahu saya, "Cuba mohon nih, dengan gaya awak, rasanya boleh dapat." Saya ragu-ragu, tetapi tetap menghantar permohonan. Beberapa hari kemudian, saya menerima panggilan untuk temu duga. Pada hari temu duga, tangan saya menggeletar kerana gemetar. Pengarah agensi itu seorang yang baik. "Oh, dari Kroasia ya? Tengok resume, bekas perenang." "Ya, betul." Bahasa Melayu saya masih kurang fasih, tapi saya sedang belajar bersungguh-sungguh, saya menjawab. Pengarah itu kelihatan berpuas hati. Rupa paras pun okey, badan pun tegap sebab bersukan. "Apa kata kita mula dengan kontrak sebulan dulu?" Saya diterima. Petang itu, apabila saya memberitahu Aiman, dia mengangkat saya dan bersorak gembira. "Tahniah. Sekarang awak dah ada kerja sendiri. Tak perlu bergantung pada saya sepenuhnya." Mula bekerja,
saya perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan kehidupan di Malaysia. Rakan sekerja juga baik dan kerja itu menyeronokkan. Pada mulanya, saya hanya membuat penggambaran katalog untuk pusat membeli belah kecil. Tetapi lama-kelamaan, saya mula menyertai projek yang lebih besar. Kak Ivana, hujung minggu ni ada pertunjukan fashion. Akak jalan di pentas peragaan tak? Tanya seorang junior. Betul ke? Saya, di pentas peragaan? Saya bertanya kembali dengan terkejut. Apa yang paling membanggakan ialah saya dapat menjana wang dengan usaha sendiri. Di Kroasia, saya sentiasa hidup dengan wang ibu bapa, tetapi di sini, saya hidup dengan wang yang saya hasilkan. Saya tidak tahu betapa gembiranya perasaan itu. Kira-kira 6 bulan kemudian, Aiman melamar saya. Petang itu, kami sedang berjalan-jalan di tepi pantai. Matahari terbenam dan langit berwarna jingga. Tiba-tiba, Aiman melutut. Ivana, sudikah awak kahwin dengan saya? Katanya sambil menghulurkan sebentuk cincin kecil. Saya menangis dan menjawab, sudah tentu. Orang sekeliling bertepuk tangan, saya terbuai dalam kebahagiaan dan memeluk Aiman. Saya cintakan awak, Aiman. Saya pun cintakan awak, Ivana. Kami mendaftarkan perkahwinan terlebih dahulu. Semasa menyerahkan dokumen di pejabat pendaftaran, saya berasa gemetar. Kini saya secara sah menjadi isteri Aiman. Kemudian, kami memulakan proses untuk mendapatkan kerakyatan. Menyediakan dokumen, menghadiri temu duga, dan mengambil peperiksaan. Peperiksaan bahasa Melayu adalah yang paling sukar, tetapi saya belajar bersungguh-sungguh dan lulus. Apakah ibu negara Malaysia? Kuala Lumpur? Apakah maksud bendera Malaysia? Saya menjawab seperti yang telah saya sediakan. Penemu duga mengangguk dan tersenyum. Ibu bapa saya juga akhirnya lembut hati. Suatu hari, mereka tiba-tiba datang ke Pulau Pinang. Aiman dan saya menjemput mereka di lapangan terbang. Di balai ketibaan, ibu saya berlari memeluk saya dan menangis sebaik sahaja melihat saya. Ibu, ayah, maafkan saya, dan terima kasih. Saya berkata sambil menangis. Ayah saya memandang Aiman dengan tajam. Dia diam seketika, kemudian perlahan-lahan berkata, jaga anak perempuan ayah baik-baik. Aiman memberi salam dengan sopan. Dia menunduk hormat dan berkata, jangan risau, Pak Cik. Saya akan jaga dia lebih dari nyawa saya sendiri. Ibu bapa saya tinggal selama 3 hari dan melihat kehidupan kami. Walaupun hanya bilik sewa kecil, mereka tahu kami bahagia. Saya membawa mereka berjalan-jalan di sekitar Pulau Pinang. Sambil berjalan di tepi pantai, ayah berkata, laut di sini pun cantik, macam di Split. Ya, ayah. Laut di sinilah yang temukan saya dengan Aiman. Apabila kami naik ke puncak bukit, ibu memegang tangan saya. Ivana, kamu nampak gembira betul. Ibu silap selama ni. Ibu, saya gembira. Jangan risau, saya menenangkan ibu. Malam terakhir, kami makan bersama di bilik sewa kami. Aiman memasak dengan bersungguh-sungguh dan saya menghidangkan makanan. Selepas makan, ayah berkata, Ivana, kalau kamu gembira, ayah pun gembira. Mula-mula ayah marah, tapi sekarang ayah hormat pilihan kamu. Terima kasih, ayah, saya menangis. Selepas itu, saya bekerja lebih keras. Sambil menjadi model, bahasa Melayu saya semakin fasih dan saya semakin terbiasa dengan budaya Malaysia. Saya belajar cara membuat kuih muih dan mencuba memakai baju kurung. Aiman dan saya sedikit demi sedikit mengumpul wang dan berpindah dari bilik sewa kecil ke sebuah rumah dengan 2 bilik. Walaupun kecil, ia adalah ruang kami sendiri. Akhirnya ada 2 bilik. Saya menjerit gembira. 1 bilik tidur kita, 1 lagi kita buat bilik kerja, cadang Aiman. Saya mengangguk sambil tersenyum. Setahun berlalu, dan akhirnya hari itu tiba. Saya menerima panggilan bahawa proses kerakyatan saya telah selesai. Ivana, tahniah. Sekarang awak dah jadi orang Malaysia, kata Aiman sambil mengangkat saya dengan gembira. Pada hari untuk mengambil kad pengenalan, saya berdebar-debar sejak pagi. Saya memakai pakaian kemas dan menyikat rambut. Tiba di pejabat pendaftaran, semasa menunggu giliran, jantung saya berdegup kencang. Puan Ivana? Seorang pegawai memanggil. Dengan tangan yang menggeletar, saya menerima my card saya. Di atas kad plastik itu, ada gambar saya bersama nama saya yang tertulis dalam huruf besar. Keluar dari pejabat, saya menunjukkan kad itu kepada Aiman.
tengok nama baru saya. Aiman memegang tangan saya dan berkata, "Saya bangga dengan awak, Ivana." Malam itu, kami mengadakan parti kecil, menjemput rakan sekerja, makan ayam goreng dan minum bir sambil meraihkannya. "Akak, hebatlah. Sampai dapat kerakyatan," kata seorang junior dengan kagum. "Terima kasih. Sebab semua orang tolong, saya boleh sampai ke tahap ni. Saya mengucapkan terima kasih dengan tulus." Bulan depan adalah majlis perkahwinan kami. Kami akan mengadakannya secara sederhana di sebuah dewan kecil di Pulau Pinang. Ibu bapa saya akan datang dan rakan-rakan juga dijemput. Beberapa orang rakan dari Kroasia juga akan datang. Gaun pengantin akan dibuat oleh mereka dari agensi tempat saya bekerja. "Akak, saya akan buatkan gaun yang paling cantik untuk akak," janji seorang junior. "Pada hari perkawinan, saya akan berjalan di lorong bersama ayah. Dan saya akan menghampiri Aiman dan berjanji untuk bersama seumur hidup." Kadang-kadang saya berfikir, kalau malam itu saya tidak ke laut, apa akan jadi? Kalau saya tidak bertemu Aiman, di mana dan apa yang saya lakukan sekarang? Mungkin saya masih aktif sebagai perenang di Kroasia. Hidup dalam kemewahan, tetapi saya rasa saya tidak akan merasai kebahagiaan sejati. Datang ke Malaysia, saya belajar cara untuk hidup dengan usaha sendiri buat kali pertama. Bukan dengan harta ibu bapa, tetapi dengan kemampuan saya sendiri membuat pilihan hidup saya sendiri. Dan yang paling penting, saya gembira bersama Aiman. Walaupun rumah kecil, ia dipenuhi dengan cinta dan kami hidup dengan ketawa setiap hari. Saya rasa inilah kebahagiaan sejati. Minggu lepas, kami pergi ke pantai berdekatan. Aiman memegang tangan saya dan berkata, "Ivana, awak tak takut?" "Tak. Asalkan dengan awak, saya okey." Kami masuk ke laut bersama. Ombak datang, tetapi saya tidak takut. Aiman ada di sisi, dan saya juga sudah menjadi kuat. Sambil keluar dari laut, saya sedar, saya telah mengatasi trauma terhadap air sepenuhnya. Bukan sebagai perenang, tetapi sebagai seorang manusia. Dari anak orang kaya di Split, Kroasia, menjadi seorang istri biasa di Pulau Pinang, hidup saya telah banyak berubah. Tetapi saya tidak menyesal. Aiman telah menyelamatkan nyawa saya 2 kali. Sekali secara fizikal di laut, dan sekali lagi dengan memberi makna sebenar kepada hidup saya yang kosong secara rohani. Malaysia kini adalah tanah air kedua saya. Tidak, mungkin ia adalah tanah air sebenar saya. Di sinilah saya menemui diri saya yang sebenar. Hidup dengan nilai diri sendiri, bukan dengan harta dan nama ibu bapa. Berkongsi kebahagiaan kecil dengan orang yang dicintai. Inilah perkara paling berharga yang saya pelajari di Malaysia. Pada hari saya menerima kad pengenalan baru, saya dan Aiman meraihkannya secara sederhana. Memesan ayam goreng dan minum bir. Masa yang ringkas, tetapi itulah yang paling membahagiakan. Warganegara Malaysia, Ivana. Saya secara rasmi memegang nama itu. Teruja, bangga. Negara yang saya pilih, orang yang saya cintai, kehidupan yang saya bina. Ajaibnya, semua ini bermula dari laut pada malam itu. Siapa sangka, saat hampir mati menjadi titik permulaan detik terindah dalam hidup saya? Aiman kadang-kadang bergurau. "Awak ingat tak awak ugut saya suruh bertanggungjawab?" Saya ketawa dan menjawab, "Itu bukan ugutan, itu luahan perasaan." Kami ketawa bersama, dan kami saling berpelukan erat. Semoga detik ini kekal selamanya. Kisah cinta yang merentasi lautan dari Kroasia ke Malaysia. Kini, kisah itu bermula semula di Pulau Pinang. Bukan pengakhiran yang bahagia, tetapi permulaan yang bahagia. Saya Ivana. Dilahirkan di Split, Kroasia, tetapi kini seorang wanita biasa yang bahagia yang tinggal di Pulau Pinang, Malaysia. Bagaimana dengan cerita hari ini? Jika anda menyukainya, jangan lupa untuk melanggan, menekan butang suka dan mengaktifkan pemberitahuan untuk lebih banyak cerita. Sertai keahlian dan tekan butang thanks untuk membantu kami menyampaikan lebih banyak kisah yang memberi inspirasi kepada lebih ramai orang. Terima kasih kerana menonton.